Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfikri Yusof dan ini adalah agenda Awani Asia. Pada minggu ini kita ingin bercerita mengenai industri makanan beku dan juga bagaimana kita melihat kepada hambatan dan juga cabaran akibat COVID-19 pada tahun lepas sedikit sebanyak memberikan kesan yang cukup besar kepada industri yang juga memberikan satu peluang yang cukup besar buat pemain-pemain industri tempatan. Saya ingin bersama dengan antara orang yang berjaya dalam bidang ini iaitu saudara Eric Chan, merupakan pengarah urusan Dulai Fruits Enterprise, dan juga kita disertai oleh saudara Ahmad Shukri Azmi, wartawan radio antarabangsa China langsung dari Beijing, China. Eric masih lagi dekat sini tapi pasaran juga dan juga bisnesnya mungkin banyak di China juga. Kita ingin bercerita mengenai membendung penularan COVID-19 daripada produk sejuk beku. Satu, kita bercerita mengenai potensi produk sejuk beku itu, mungkin hubungan antara dua negara, antara Malaysia dan juga China, tapi juga menjawab sikit sebanyak mungkin ada kerisauan dan juga keresahan ataupun cakap-cakap mengenai risiko untuk produk-produk ini dijangkiti COVID-19. Biarpun tak ada pendapatan saintifik untuk mengaitkannya, tapi ada juga cerita yang kita dapat kongsikan selepas ini bagaimana pihak berkuasa di China dan juga di Malaysia mengatasi dan juga mengawal selia perkara ini daripada berlaku. Saya ingin bersama dengan Eric dahulu. Eric, mungkin dapat ceritakan, Dulai Fruits Enterprise mungkin antara syarikat yang mengeluarkan produk sejuk beku yang berkaitan dengan durian. Sekarang ni musim durian, tetapi Dulai Fruits Enterprise juga mengekspor juga beberapa produk buah-buahan tempatan. Mungkin dapat diceritakan latar belakangnya sedikit, Eric. Syarikat kita sekarang masih menghantar buah durian ke negara China. Kita juga ada menghantar buah nangka ke Australia. So, dalam keadaan sejuk beku juga. Buah sejuk beku durian, lesen kita diberikan dari negara China pada tahun 2019. So, sebenarnya pada tahun 2019, buah durian kita dihantar ke negara China masih belum stable lagi. Tapi masa bila sampai tahun 2020, keadaan memang dah bertukar. Sebab dulu bila kita hantar buah durian ke negara China, kebanyakannya dalam bentuk pulp dengan paste. Tapi selepas dapat lesen, kita dah boleh hantar dengan keadaan dengan kulit sekali. So, masa tahun 2020, memang ada banyak perubahan lah. Sebab dari segi penghantaran, dari segi ekspor, sebab ada virus COVID, so pihak China memang dia orang strict lah dengan pengeksportan buah. Okey, Eric, mungkin kita dapat ceritakan itu sebentar lagi bagaimanakah cabarannya 2020 bagi syarikat Eric, tetapi Shukri mungkin dapat kita berikan gambaran yang besar mengenai ekspor produk sejuk beku ini. Pasaran di China cukup besar sekali, tetapi banyak juga inovasi dan juga cara ataupun standard yang dilakukan pihak berkuasa di China perlu dicontohi dan juga perlu dicongkil dan juga diangkat dalam konteks produk sejuk beku ini. Eric bercerita mengenai durian dan kita tahu sejak 2-3 tahun lepas durian daripada Malaysia adalah satu fenomena besar di China. Tapi selain daripada durian, mungkin ada produk-produk sejuk beku yang lain yang kita perlu fahami dan juga telah diterokai oleh usahawan-usahawan dari Malaysia. Okay, kalau kita bercakap produk sejuk beku dari Malaysia, ada banyak juga buah-buahan lain termasuknya mangga yang kita juga berkongsi dengan Thailand. Tapi kalau kita cakap mengenai di China, dalam konteks China yang mana mereka banyak mengimport produk-produk sejuk beku yang terdiri daripada daging. Ikan contohnya. Dan jika tadi saya ditanya dengan soalan bagaimana inovasi yang dilakukan oleh China untuk mengawal supaya virus ini dapat dikonten ataupun dikawal dari peringkat awal. Yang kita boleh lihat caranya sebenarnya mereka ini sangat drastik dan juga sangat dinamik. Okey, contohnya kalau macam dari pemain industri itu sendiri, kalau kita lihat mereka ini perlu menjalani NAT ataupun nucleic acid test ataupun swab test kita panggil di Malaysia.
week in week out setiap hari untuk melaksanakan NAT ini. Dan sekarang ini mereka ini perlu antara dipanggil frontliner. Mereka ditakdirkan sebagai frontliner, yang mana mereka juga antara yang terpenting untuk menerima vaksin. Jadi mereka faktor kebersihan itu semua memang dah menjadi perkara asas, perkara pokok. Cuma ni yang saya nak tekankan di sini ialah kedinamikan mereka dalam menangani sesuatu isu. Mereka tidak menunggu wait and see. Mereka terus dapat. Contohnya apa yang terjadi di airport Shanghai sebelum ini. Apabila jadinya terus, mereka terus membuat satu SOP yang mana mereka akan memperketatkan prosedur-prosedur di lapangan terbang, di tempat kargo, di port-port semua. Jadi kita nampak di sini cara mereka tak menunggu, sebab kita tahu masa tu tak menunggu kita. Kita pun virus ini berubah-ubah. Yang mana kita dulu tahu virus ini person to person. Tapi sekarang ni nampaknya dia pun dah merebak ke makanan, sejuk beku dan sebagainya. Dan lepas ni kita pun tak tahu dia macam mana. Jadi kita perlu ambil langkah lagi cepat daripada COVID ni lah. Mungkin Syukri dapat kongsikan, ini dah bulan ini sekitarnya setahun Wuhan ditutup, kalau kita imbas 2020 dahulu, dan juga setahun juga virus itu dikesan di Malaysia. Jadi apabila Syukri mengatakan bahawa bagaimana pihak berkuasa di China ada dinamik yang cukup pantas untuk mengatasi sesuatu perkara, mungkin Syukri boleh imbas sedikit sejak bulan Januari yang lalu tahun lepas, bagaimana mereka begitu tangkas untuk mengubah polisi dan menjadikan norma baharu itu satu kebiasaan yang biasa dan dipatuhi oleh semua pihak. Apa contoh yang kita boleh fahami, Syukri? Paling mudah kalau kita nak sebut mengenai contoh yang mereka lakukan ialah contohnya daripada contoh yang paling kita ambil yang paling latest lah, sejuk beku. Contohnya di makanan mengenai salmon. Mereka terus menghentikan salmon daripada Eropah untuk masuk ke China buat sementara waktu, dan sampai sekarang pun masih belum ada lagi sebab mereka masih tak dapat lagi hasil penyelidikan daripada pihak saintis. Jadi mereka sangat bergantung kepada saintis untuk mendapatkan keputusan yang selanjutnya. Jadi pada masa yang sama, kalau kita tengok apa yang langkah-langkah mereka buat, contohnya kita nak masuk ke nak keluar dan masuk, contohnya saya sendiri nak keluar masuk ke Beijing bukan mudah. Saya perlu mengambil beberapa ujian dan memastikan saya ini betul-betul sihat, dapat green light itu baru boleh masuk ke kawasan lain misalnya. Jadi dia tak semudah seperti kita bergerak, walaupun di Malaysia kita ada red zone, kita ada yellow zone. Kita masih lagi bebas untuk keluar dan masuk di kawasan itu, tapi bukan di sini. Dia sangat ketat, yang mana tapi yang satunya saya nak cakap ialah rakyatnya berdisiplin dan boleh mendengar apa yang di dasar-dasar yang ditetapkan. Itu saya rasa itu antara faktor yang sangat membantu. Selain daripada dasar ditetapkan itu sendiri ialah rakyat yang dengar, patuh kepada SOP yang ditetapkan. Itu adalah faktor yang paling utama saya rasa. Syukri, bagaimana terjejasnya dengan peraturan-peraturan yang ketat dan juga perubahan yang dilakukan dari masa ke masa ini menyebabkan, adakah ini menimbulkan keresahan di kalangan pengusaha-pengusaha ataupun industri sejuk beku di China dan juga kepada mereka pengimport-pengimport daripada luar? Bagaimana mereka mengadaptasi perubahan-perubahan yang berlaku dalam masa yang pantas ini? Kerana ini juga bagaimana birokrasi kerajaan juga menentukan bahawa ini dapat dilakukan dengan lancar. Bagaimana itu dapat diselesaikan, Syukri? Saya ada dua pengalaman sendiri, iaitu pengalaman berhubung sendiri dengan pembekal sejuk beku dan juga daripada kajian-kajian yang sendiri saya buat menerusi kajian. Jadi apa yang saya dapat ialah mereka yang pengalaman secara terus sendiri, memang mereka tak nafikan, memang ada dipanggil birokrasi lebih ketat lah kita nak masuk kan, sebab sekarang ni dah fasa lain. COVID ni dah satu fasa yang lain yang kita tak jangka dia akan sampai tahap ke macam ini. Jadi mereka juga akur, dan tapi pada masa yang sama mereka agak fleksibel dengan, contohnya sebelum ini mereka membuat produk-produk sejuk beku dan sekarang ini mereka terpaksa berubah 360 darjah kepada membuat perniagaan lain atau perkilangan lain, contohnya daripada makanan kepada pakaian. Jadi mereka mahu atau tidak, mereka tak boleh tunggu, mereka perlu mencari jalan keluar. Itu yang saya dapat.
Dan kalau kita lihat daripada research ataupun kajian yang dibuat daripada India, contohnya Research Drive, mereka menjangkakan ada pertumbuhan 5.1% dalam industri sejuk beku secara keseluruhan ini. Tapi setelah terjadinya COVID ini, mereka dapat yang bahawa dampak yang terdapat pada market ini menurun. Tapi pada masa yang sama masih bertumbuh. Tapi pada kadar yang mungkin perlahan ataupun yang berpatutan dengan situasi yang ada sekarang ni. Maksudnya mungkin tak terjejas teruk. Mungkin tak terjejas tapi tak terjejas teruk. Macam itu. Terjejas tetapi masih lagi ada potensi, masih lagi pertumbuhan yang perlahan. Eric, mungkin pengalaman Eric sendiri bagaimana? 2019 baru mahu memulakan suatu pasaran yang baik dengan produk sejuk beku durian dan juga nangka. Kalau di China itu durian. Tapi 2020 COVID melanda seluruh dunia. Dan juga Eric, adakah masih lagi terkesan dengan pasaran di China ataupun dapat mengadaptasi peraturan dan juga piawaian yang ketat yang diletakkan oleh pihak berkuasa di China? Apa ceritanya Eric kalau dapat dikongsikan? Actually untuk buah durian, interesting sikit lah. Sebabnya bila kita dapat lesen dari 2019, kita masih belum lagi dalam keadaan stable. So kita tak tahu buah durian dengan kulit laris ke tak laris kat negara China. Tapi bila sampai tahun 2020, I think overall kita dapat tahu memang pasaran ada kat negara China. So masa tahun 2020 kita menghadapi sedikit masalah dengan logistik. Tapi apabila masalah logistik diselesaikan, buah-buah kita memang smooth lah masuk ke negara China. Dan juga berapa lama masa yang diambil yang mungkin terjejas kalau dilihat kepada pasaran ataupun pintu perdagangan antarabangsa mungkin terganggu sekitar awal tahun lepas. Berapa bulan diambil masa oleh Eric dan juga syarikat untuk memulakan semula penghantaran durian ke China selepas itu? Okey, sebenarnya tahun 2020 kita ada penaikan dengan penurunan. Maksud saya ialah bila kita dah selesaikan satu problem pengeksportan, kemungkinan dia smooth untuk 3-4 bulan. Okey. Tapi seperti apa yang Syukri cakap tadi, bila salmon kat negara China menghadapi masalah COVID, sama juga dengan buah durian sebab diorang menyatakan bahawa ada satu risk factor dengan produk sejuk beku. So masa tu kita juga menghadapi masalah yang sama. Pihak custom dia lebih strict lah bila dia check kita punya stok ke negara China. Dan pada masa itu juga mereka memerlukan syarikat kita untuk membuat sedikit langkah-langkah pencegahan untuk memastikan produk yang kita ekspor tidak ada virus ni di permukaan ke atau di dalam produk kita. Dengan penguatkuasaan itu, adakah itu merencatkan pemasaran parangan dan juga durian di China bagi syarikat Eric ataupun bagaimana? Adakah birokrasi itu dapat diselesaikan dengan baik dan juga kita juga ada keupayaan untuk mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh pihak berkuasa di sana? Ya, yang ini pada mulanya kita mendapat satu memo dari negara China menyatakan bahawa mereka telah terkesan COVID di atas permukaan produk di negara lain, bukan negara Malaysia, negara lain. Tapi dia mengingatkan kita untuk membuat langkah-langkah pencegahan. So pada mulanya memang ada problem sikit sebab pihak logistik dengan pihak custom dia tidak dapat mencapai satu persetujuan. Tetapi selepas I think maybe 1-2 bulan dia buat adjustment. Okey, lepas tu pihak custom melancarkan semula penerimaan produk-produk dari negara Malaysia, terutamanya untuk kita orang buah durian. Buah durian.
Sejak hujung tahun lepas, kerajaan di China mengambil berbagai langkah untuk memastikan tidak berlaku penularan COVID-19 yang melibatkan produk sejuk beku. Dan saya ingin kongsikan juga satu kisah sekitar bulan November ataupun Disember lepas, di mana kalau di Beijing memperkenalkan program mini aplikasi WeChat, iaitu Beijing Cold Change yang boleh mengesan punca produk rantaian sejuk beku import bertujuan untuk mengawal penularan COVID-19, di mana Beijing merupakan bandar yang paling awal memperkenalkan platform digital untuk mengesan punca produk rantaian beku import tersebut. Dengan aplikasi ini, penduduk di Beijing boleh mengakses dan juga mengimbas kod QR menggunakan telefon pintar untuk memperoleh maklumat terkini yang berkaitan dengan produk import berkenaan. Ia termasuk tempat pengeluarannya, lokasi yang dilalui dan juga tarikh produk dipasarkan, di mana sejak bulan Jun tahun lepas, beberapa kes positif COVID-19 telah dikesan di Beijing, Tianjin, Qingdao dan juga Dalian yang berpunca daripada produk sejuk beku yang diimport dari luar negara. Di mana setakat ini, 9 wilayah dan bandar di China menjadi tempat masuk bagi 90% produk rantaian sejuk beku import negara itu yang dikaitkan dengan program mini WeChat berkenaan. Saya masih lagi bersama dengan saudara Ahmad Syukri Azmi, merupakan wartawan radio antarabangsa China, dan juga saudara Eric Chan, pengarah urusan Dulai Fruits Enterprise. Eric, mungkin dapat dikongsikan sedikit sebanyak, mungkin pasaran China itu besar, pasarannya juga cukup besar. Di mana wilayah yang menjadi tumpuan bagi pemasaran produk sejuk beku keluaran syarikat Eric, dan juga dengan pertumbuhan yang sedikit tetapi ada peluang dan juga potensi yang wujud pada ketika ini, era pandemik ini, mungkin adakah pasaran ataupun produk-produk baru yang mungkin akan diterokai oleh Dulai Fruits Enterprise? Buat sementara ni, buah durian sahaja yang dibenarkan memasuki negara China. Ada lagi 7 ke 8 jenis buah-buahan yang dibenarkan untuk masuk. So bukan semua produk baru akan dibenarkan oleh pihak negara China untuk membenarkan kita masuk ke dalam negara diorang. So selalunya negara dengan government G2G, diorang kena mengadakan satu protokol. Lepas protokol itu approved by both government, lepas tu produk baru akan boleh masuk. So buah durian ialah yang paling baru dibenarkan oleh pihak China untuk memasuki negara diorang. Sebagaimana Syukri katakan di awal rancangan tadi, bahawa kebanyakan kes-kes yang berisiko untuk penularan COVID-19 adalah produk sejuk beku yang berasaskan daging, dan mungkin Eric berasaskan buah-buahan, mungkin tidak ada masalah dan juga risiko yang besar. Tetapi Syukri, bagaimana kes-kes yang berlaku sebelum ini? Bagaimanakah kegusaran itu timbul di kalangan masyarakat? Berapa cepat kerajaan bertindak? Dan juga apabila saya kongsikan cerita, ada aplikasi mini WeChat yang boleh digunakan untuk memastikan rakyat juga tahu produk itu selamat dan tidak dicemari dengan COVID-19. Bagaimana ini juga memberikan masyarakat secara umumnya di China untuk sama-sama menjaga keselamatan produk dan juga menyekat dan juga membendung penularan COVID-19 melalui produk sejuk beku ini? Pertama sekali yang perlu kita faham ialah produk sejuk beku memang besar dekat China ni. Memang dia antara yang paling penting lah. Dia katakan macam contoh saya sendiri membeli daging ataupun ayam ataupun daging yang juga sejuk beku lah, yang halal kan. Jadi macam saya sendiri secara peribadi produk sejuk beku ni penting bagi saya, dan saya juga pada awalnya bila timbulnya virus COVID-19 pada daging sejuk beku, kita jadi gusar. Tapi kegusaran tu sebenarnya tak lama, sebab dalam masa tempoh saya rasa mungkin kurang daripada 2 bulan, langkah-langkah seperti yang dikatakan dalam aplikasi WeChat tadi, kita dapat scan pada kod QR itu dan kita boleh mendapat tahu daripada mana asalnya daging-daging ini, dan dengan selamatnya kita boleh tanpa rasa was-was untuk makan terus. Tapi kalau kita rujuk sedikit, ada beberapa berita yang belakang ini yang memberitahu bahawa setiap makanan sejuk beku yang ada di shelf ataupun dah ada di rak ataupun dah ada di dalam peti, bermakna ia dah melalui beberapa proses. Mungkin lebih daripada 3 proses sanitasi, proses-proses untuk penyakuman dan sebagainya.
dah melalui banyak proses, dan makanan yang ada di dalam peti, di dalam shelf, di atas rak tu semua adalah makanan yang selamat, dan kita sendiri pun dapat kita dapat double confirm dengan aplikasi WeChat yang mereka sediakan itu sendiri. Itu saya rasa sedikit sebanyak kegusaran kita terhenti di situlah. Syukri, di China sendiri, bagaimana penularan COVID-19 melalui produk sejuk beku ini benar-benar serius dan juga menggusarkan masyarakat secara keseluruhannya? Adakah ianya betul-betul menjadi satu perkara yang paling diletakkan risiko paling utama dalam China menguruskan COVID-19 ataupun bagaimana, Syukri? Pada pandangan saya sendiri, saya rasa mungkin tak utama, sebabnya kalau kita rujuk kepada ada kenyataan yang dikeluarkan baru-baru ini mengatakan virus yang ada pada makanan itu bukan menandakan bahawa virus itu boleh menjangkiti kita. Maksudnya makanan itu sendiri dah contaminated ataupun telah terkesan oleh virus itu sendiri, mungkin dah keadaan dah tak berapa elok. Tapi virus yang ada dalam pada permukaan makanan ataupun dalam makanan itu sendiri, dia tidak boleh, sehingga kini penyelidik tidak membuktikan yang ia boleh menjangkiti manusia. Jadi itu antara mungkin yang kita nak tekankan di sini ialah pada permukaan atas dalam bungkusan itu. Kita rujuk awal yang mana ia telah menjangkiti, pada bungkusan itu menjangkiti seorang pegawai di Shanghai International Pudong Airport pada November lepas. Itu yang menyebabkan mereka lebih berhati-hati ataupun better late than never lah, berhati-hati untuk memastikan ia tidak menjangkiti manusia. Dan apa yang kita pelajari dengan langkah yang diambil oleh pihak berkuasa di China dalam menangani isu penularan COVID-19 dalam produk sejuk beku ini? Ianya mungkin kes yang boleh dianggap tidak begitu besar ataupun sedikit terpencil, akan tetapi bagaimana tindakan yang dilakukan oleh mereka begitu proaktif, dinamik sekali, tapi dalam masa yang sama tidak merencatkan perusahaan dan juga industri sejuk beku itu. Apa yang kita boleh pelajari di Malaysia dalam perkara ini, Syukri? Dalam isu ini saya rasa pihak berkuasa perlu agak rampant ataupun ganas dalam melaksanakan sesuatu SOP ataupun polisi, yang mana kalau kita nak buat, kita betul-betul tak boleh, andai contohnya kita tak boleh mengambil terlalu banyak masa. Macam contoh hari ini ada kes dan kita mengambil 2 minggu untuk mewujudkan jawatan kuasa itu, kita tak boleh macam itu. Kita perlu terus kita perlu percaya kepada saintis ataupun ahli sains yang pakar dalam bidang ini. Kita terus rujuk kepada mereka dan serahkan kepada mereka dan kemudian minta pendapat mereka bagaimana yang kita perlu lakukan untuk atasi perkara-perkara ini. Sebab ada perkara yang kita boleh mentadbir secara sendiri tanpa perlu ada pelibatan saintis dan sebagainya. Tapi kalau dalam isu-isu yang boleh dikatakan ini pandemik, jadi kita perlu dapatkan pandangan yang betul-betul pakar daripada pakar bagaimana untuk melaksanakan sesuatu SOP supaya ia lebih berkesan dan bukan sekadar hanya untuk ada sahaja SOP itu. Eric, bagaimana, apa yang kita boleh pelajari dalam industri sejuk beku kalau konteks kita di Malaysia, dan bagaimana sendiri syarikat Eric bersedia dengan sebarang kemungkinan ketika era pandemik ini? Dan seterusnya, walaupun kita banyak cabaran ketika COVID-19 ini, potensi dan juga peluang yang ada ketika pandemik ini bagaimana diguna pakai dengan baik oleh syarikat-syarikat seperti Eric sendiri? Melalui pengalaman saya dengan dengan importer di negara China, semasa mereka mendapat tahu bahawa produk sejuk beku mempunyai trace COVID di atas permukaan produk, dia orang dengan cepat akan ada satu special team untuk menangani masalah ini dan keluarkan satu SOP yang ketat dengan warehouse yang mengandungi produk bahan sejuk beku. So, saya rasa untuk sama juga untuk kita orang, apabila kita menghadapi yang kalau produk kita ditemui ada kesan virus COVID di atas permukaan, kita boleh sama juga mewujudkan satu special punya jawatan kuasa untuk menangani dengan
bekerjasama dengan pihak industri, dengan kita orang, dengan warehouses untuk memastikan warehouse kita orang sentiasa disanitasikan untuk memastikan tidak wujud virus COVID kat kita punya produk. Selaku pemain industri, Eric dan syarikat ada pengalaman dan juga sentiasa bersedia berhadapan dengan setiap kemungkinan berkaitan dengan COVID-19 dan juga produk sejuk beku ini. Tapi dalam masa sama kita pelajari juga pada hari ini bagaimana penguatkuasaan dan juga bagaimana tindakan drastik perlu dilakukan seperti yang dilakukan oleh pihak berkuasa di China untuk menangani dan juga membendung COVID-19 dalam khususnya dalam produk sejuk beku ini. Terima kasih Ahmad Syukri Azmi, wartawan radio antarabangsa China, dan juga terima kasih kepada Eric Tan, merupakan pengarah urusan di Dulai Fruits Enterprise. Terima kasih juga anda yang menonton. Sekian saja agenda Awani Asia pada minggu ini. Sudah pasti COVID-19 memberikan 1001 cabaran, tapi dalam masa yang sama selepas hampir setahun kita bergulut, banyak perkara yang kita pelajari dan juga banyak perkara yang boleh dilakukan dengan drastik untuk memastikan penularan yang dapat dihentikan. Sekian saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti.